Transport yang Allah akan bagi kepada kita sudah berlaku tak di dunia? Cerita Isra Mi'raj. Ke mana Nabi naik? Tak sampai satu malam. Ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Itu perjalanan 1000 tahun tu. Tapi tak. Begitu juga Nabi Sulaiman bila menggunakan mukjizatnya, laju Balqis daripada Yaman ke Palestin, tak sampai sekelip mata. Apa transport dipakai? Jadi kita katakan benda-benda ni akan berlaku bila sampai masanya. Seperti tangan bercakap. Bukankah tangan kita jadi saksi? Bercakap tak besok di akhirat? Sekarang orang tak percaya. Itu orang-orang mulhid namanya. Apa orang mulhid? Siapa orang mulhid? Orang-orang ateis yang kepalanya kosong daripada iman. Dadanya tidak ada iman langsung. Mereka tidak percaya, tapi kita percaya. Jadi kalau Allah mampu, Maha berkuasa mencipta segala-galanya ni, Dia berkuasa memberi apa yang kita minta. Yakin tak ni? Jadi kalau kita katakan Allah Rabb segala-galanya, bermakna Allah mencipta segala-galanya. Kita mesti yakin bila Allah menghendaki, idza arada Allah an yakula lahu kun fayakun, kalau dikehendaki apa yang kita minta, jadi jadilah. Tak tunggu masa lama. Jadi apa yang sudah kita usahakan Allah tidak beri, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, bersabarlah tu. Tapi jangan nanti hilang sabar pergi ke tempat-tempat yang membawa kepada kesyirikan. Hilang sabar nanti takut menggunakan benda-benda yang membawa kepada kesyirikan. Sakit, kena sihir tak baik-baik, pergi dukun dikasih tangkal. Dia nak cepat baik, dia pakai tangkal. Apa hukumnya? Di sini perlu kita jaga akidah kita. Ya, ujian Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada orang yang disayangi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya bermakna orang yang paling banyak ujiannya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, orang yang paling banyak ujiannya adalah orang yang paling beriman, seperti Nabi dan Rasul dan semisalnya. Jadi apabila diuji, ujian kita macam-macam, mungkin dengan harta, dengan penyakit dan sebagainya. Jadi apabila diuji seperti ini, tolonglah yakini bahawa Allah menjadikan segala-galanya untuk menyembuhkan kita, menghilangkan masalah kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Faham insya-Allah? Ya. Kemudian Al-Quran menjelaskan juga bahawa hanya Dialah Tuhan pencipta 7 petala langit dan bumi, penguasa dunia akhirat. Cuba lihat tsunami datang, siapa boleh tangkis? Cuma Allah sahaja. Dialah yang mentadbir dan mengatur segala-galanya tanpa ada sekutu dengannya, sama ada di dunia atau di akhirat. Mereka menggunakan peralatan yang paling canggih untuk menolak bala. Tidak ada satu bala yang boleh ditepis. Ya, kalau nak turun puting beliung disapu satu kampung. Kalau nak turun banjir satu negeri habis. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah benar-benar Rabb yang tiada sekutu dan tiada penolong baginya dalam kudrah dan iradahnya. Tahu sekarang kudrah dan iradah? Hanya Dia sahaja yang benar-benar Rabb yang Maha berkuasa dan penguasa atas segala apa sahaja ciptaannya. Jadi penyakit ciptaan Allah, Allah yang menguasai untuk disembuhkan ataupun terus diberi orang itu penyakit. Memiliki dan memerintah mengikut kehendaknya. Semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Tuan-tuan, Quran ini dipenuhi dengan akidah. Cerita-cerita Al-Quran dipenuhi dengan akidah. Dan uniknya Al-Quran, ini mukjizat. Ceritanya macam tak habis. Sebab kalau habis orang tak mau baca lagi. Jadi sambungannya di sana pula. Sehingga kena baca semua baru dapat. Itu Al-Quran. Kalau kita beli buku cerita, di situ terus habis, besok tak baca lagi. Tapi Al-Quran tak ada penyambungnya. Kemudian berulang lagi. Itu uniknya Al-Quran. Jadi Al-Quran isinya adalah tauhid. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasitha. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkhiratin bi amrih. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Tuan-tuan, ayat ini kalau memahami bahasa Arab dan tafsirnya, subhanallah, sangat memberi kesan. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 masa. Langit dan bumi, ya.
Lalu dia bersemayam di atas arasnya. Subhanallah, aras Allah di mana? Di langit ketujuh. Langit ketujuh di atas. Iya, Quran menceritakan seperti itu. Tapi orang di masjid kebanyakan yang mengatakan aras Allah bukan aras. Aras Allah dikatakan pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kejinya mereka, kejamnya mereka. Anda katakan kejamnya mereka kerana mereka merosakkan akidah umat. Bila umat rosak akidahnya ke mana? Abdul Ghani? Ke neraka. Kejam tak? Sama seperti manusia itu disumbatkan dalam neraka tanpa ada kesalahan. Jadi pendakwa-pendakwa yang merosakkan akidah, subhanallah, inna syirk la zulmun azim. Bahawasanya kesyirikan adalah kezaliman paling besar. Jadi orang yang mengajak akidah yang menyeleweng, yang bid'ah, yang syirik adalah penjenayah-penjenayah paling besar. Dan orang yang paling zalim adalah orang yang menzalimi dirinya dengan melakukan kesyirikan. Jadi di antara kesyirikan, bila tidak mengenali tauhid rububiyah, dia minta yang sepatutnya minta kepada Allah, hak Allah, tapi diminta kepada makhluknya. Seolah-olah mengangkat makhluk sama tarafnya dengan Tuhan, dengan Rabb. Jadi fahami persoalan ini. Macam mana Cik Umar? Berapa ramai orang yang tidak faham masalahnya? Terlalu ramai. Dia menunjukkan malam kepada siang. Macam mana pun ada negeri yang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Suruh dia cipta matahari satu. Kalau dia hebat. Mereka yang paling hebat ciptaan teknologinya. Terangkanlah 1 jam atau 2 jam satu negara itu. Dia tidak mampu. Allah lah menciptakan siang dan malam. Yang mengikutinya dengan cepat. Dan ciptaannya pula, yakni matahari, bulan dan bintang. Bintang masing-masing tunduk kepada pemerintahnya. Kalau matahari, sebagaimana Ibn Kathir mengatakan, kalau matahari terlambat 1 minit, sebahagian dunia terbakar dan sebahagian lagi beku. Bermakna Ibn Kathir pun hebat juga masalah ilmu falaknya, ilmu astronomi ini. Dia mengatakan, kalau matahari atau bintang-bintang ini, dia tak patuh dengan Allah, 1 minit lagi dia lambat, 60 saat. Sebahagian dunia terbakar dan sebahagian menjadi beku. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman kepada makhluk-makhluk ni, mereka tidak pernah ingkar. Tetapi yang ingkar manusia. Jahulan kafura. Jahul sifat. Sifat manusia jahil. Kemudian sifatnya selalu kufur. Jahil tak mau belajar. Kufur kerana kejahilannya jadi kufur. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi menciptakan dan memerintah hanyalah milik Allah. Jadi mintalah kepada pencipta yang sebenar. Dan mintalah kepada Allah kerana Allah memiliki segala-galanya. Alladhi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Kalau Allah menguasai langit dan bumi, kerajaan langit dan kerajaan bumi punya Allah, tidaklah kepada kerajaan yang maha berkuasa. Dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia menetapkan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Tuan-tuan, saya pernah di Kuala Perlis. Ini cerita yang mungkin kita boleh kongsi. Walaupun di situ masih negeri sunnah, rupanya nelayan-nelayan tu bila musim tengkujuh dan musim-musim yang membahirkan, masih ada kepercayaan-kepercayaan yang khurafat. Masih ada di antara mereka yang minta kepada penunggu-penunggu laut. Sebab hasil mahsul mereka diorang ambil dari laut. Jadi mereka menggunakan tawassul tertentu atau menggunakan pujian-pujian tertentu untuk turun ke laut. Sedangkan negeri sunnah. Kenapa berlaku seperti ini? Kerana tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya dan tauhid asma wa sifatnya kosong. Jadi berkalilah